Perikatan Nasional pada waktu itu mempunyai dana yang amat besar. Bukan setakat pada PRU ke-15 itu, tetapi dana itu telah digunakan seawal 2020 dan 2021. Di dalam di dalam audited account bersatu itu sendiri, kita dapat lihat bahawa dana yang diserapkan, yang digunakan, diletakkan di dalam account bersatu itu melebihi 200 juta ringgit pada 2 tahun sahaja, iaitu tempoh 2020-2021. 2022 kita tak ada data sebab belum habis audited report lagi. Menarik kita nak tengok audited report, berani tak berani bersatu keluarkan audited report 2022, dan daripada audited report itu tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada kawan-kawan sahabat Handa yang menonton saya pada malam ini, terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih yang mengucapkan happy birthday. Terima kasih kepada yang wishing me, dan terima kasih kepada semualah yang bersama dengan saya pada hari ini. Mohon maaf kalau ada terlambat sikit kan. Saya ada 2-3 meeting hari ini, dan ada benda yang kita nak kena perbaiki. Kita ni kerja tuan-tuan. Kita ni bukan kerja, ini bukan kerja full time saya. Ni saya nak beritahu lah, saya bukan full time buat benda ni, saya bukan full time politician. Jadi bila tadi ada satu mamat ni, saya share. Dia tulis apa? Ni dia tulis apa tau? Ni saja saya share kan, bagi dia famous sikit, dia nak famous kan. So dia mesej saya, dia kata ni geng-geng yang hai hantu gigi. Biasalah, nak menghina orang ni, itu memang kerja walaon tu, normal. Payment 8k dah dapat belum? Lepas tu saya tanya, dapat dari mana? Kalau ada tolong info. Kan, dapat dari mana? Kalau ada tolong info kan. Rupanya budak ni sahabat Pusat Islam Unimap. Belajar mechanical engineering, SMKA agama ni, Syekh Abdul Malik. Daripada mana? Kerteh, Kuantan. Belajar agama. Ini akhlak orang belajar agama, tuan-tuan. Hebat budak-budak zaman sekarang ni kan. Ahmad Firdaus nama dia. Kau nak famous sangat kan? Terima kasih, Masya. Kan, nak famous sangat, aku bagi kau famous. Kan, tak ada masalah. Apa nak takut? Kena kecam biasalah kan. So marilah kita sama-sama dikecam. Kan. So dia kata dapat 8k. Saya tanya 8k dapat daripada mana? Tolonglah. Nak juga saya nak tahu kan, dapat info dapat 8k kat mana. Nak tahu juga kok dia tahu benda yang saya tak tahu kan. Saya kata benda ni saya buat bukan full time. Ini kerja part time dan saya ada kerja hakiki. So tadi kerja hakiki saya meeting sampailah waktu sekarang ini. So menyebabkan saya lewat sedikit. Kadang-kadang kita lewat. Parti kerja politik ni kita buat, tapi itu bukan full time. Full time berarti kata saya bergaji, dapat gaji daripada kementerian, dapat gaji daripada JECOM ke, dapat gaji daripada apa-apalah. Tak ada maknanya gaji-gaji. Saya tak ada gaji-gaji. So full time berarti kata arah itu. Dan kalau ditawarkan sekalipun, kalau kena duduk office, saya tak berminat. Saya dulu berhenti kerja office sebab saya tak nak berminat duduk office. Itu bukan bidang saya kan. Okay. So ada beberapa perkara kita akan bicarakan malam ini. Pertama berkenaan dengan isu pertama, TYT Sarawak Taib Mahmud dilaporkan sihat. Okay. PN bertanding 245 kursi. Dia kata dia bertanding semua kursi PRN kali ini. Tetapi yang paling banyak adalah daripada PAS. Yang paling banyak daripada PAS. Okey. Dan Teresa Kok dikatakan dilantik menjadi pengurusi Felda menggantikan Idris Yusof. Apa dia? Okey. Thank you very much bagi gift. PAS seronok sebar fitnah tetapi gagal batal saman mujahid berkenaan dengan isu LGBT. Jadi kita tengok siapa yang kaki fitnah ni tuan-tuan. Kita tengok siapa yang kaki fitnah. Pertama sekali, dakwaan hari ini tersebar mengatakan bahawa TYT Pehen Sri Taib Mahmud telah pun meninggal dunia dan berada dalam keadaan nazak semalam. Semalam kata nazak, hari ini meninggal dunia adalah tidak benar kerana dilaporkan beliau masih berada dalam keadaan sihat. Sihatlah. Tapi orang kata maksudnya tak meninggal dunia lah. Senang cerita macam tu. Sihat-sihat sangat tu saya tak tahulah kan, tetapi tidak meninggal dunia. So
Kita doakanlah yang terbaik untuk beliau. Itu saja yang saya boleh kata. Yalah, politik tu politik satu hal. Tapi akhlak kita dengan orang tua, itu akhlak kita dengan orang tua. Jangan kita sebarkan benda yang tak patutlah. Kan? Kita doakan yang terbaik saja untuk beliau. Okay? Saya berbeza pendapat dengan politik. Dari segi politik, saya berbeza dengan dia. Tetapi bab macam tu, kita jangan main-main lah. Kan? Meninggal dunia dan sebagainya, kita jangan main-main. Okay? Jadi, kita doakan je lah apa yang terbaik itu saja. Memang jangan sebab kita ni berbeza politik dan sebagainya, kita buat benda yang tak elok, kita buat benda yang tak baik, kita memfitnah, benda dan sebagainya. Janganlah. Kita buat yang, doakan yang terbaik. InsyaAllah itu adalah yang lebih baik untuk kita semua. Okay. Now, kita bawa kepada cerita PRN ni. Cerita PRN dahulu. Yang pertama, kita cerita PRN. PN bertanding kesemua 245 kursi, PAS paling banyak. Perikatan Nasional akan meletakkan calon di semua ke 245 kursi DUN pada PRN di 6 negeri yang diadakan tidak lama lagi. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata PAS akan bertanding di 126 kursi, Bersatu di 83 kursi dan Gerakan di 36 kursi. Rundingan kerusi berjalan dengan lancar, tiada perselisihan faham yang boleh cetuskan masalah. Kami dapat mutamatkan rundingan lebih awal berbanding tarikh PRN yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya nanti, katanya. Sidang media itu diadakan selepas majlis Presiden PN dipengerusikan Muhyiddin Yassin. Turut hadir adalah Presiden PAS dan juga Presiden Gerakan Dominic Lau dan barisan pimpinan PN yang lain. Okey, dia daripada segi pembagian kerusi itu, dia tak banyak sangat, apa orang kata, tak ada banyak sangat pertikaian. Number one, kerana kita tahu bahawa PAS menguasai ketiga-tiga negeri yang dimenangi itu sebelum ini. Kelantan dikuasai PAS, Terengganu dikuasai PAS, Kedah telah pun dikuasai PAS, walaupun sebelum itu mereka tak berkuasa sebenarnya. Itu daripada rancangan tembok atap mereka. Tetapi sekarang ini dikuasai oleh PAS. Okey. So daripada situ, majoriti kerusi-kerusi yang diberikan, macam saya kata tempoh hari, adalah kerusi-kerusi yang memang incumbent, yang memang dia orang menang dan dia orang pun berpasak dan ataupun bertanding di situ. Nah, berbanding dengan Bersatu pula, di tiga negeri ini, mereka berkemungkinan besar diberikan kerusi di mana PAS kalah. Kan, kalau kita tengok dekat Kelantan sendiri, dengannya dalam 8 ke 10 kerusi dapat kepada Bersatu dan diberikan kerusi-kerusi yang bagi PAS agak sukar ataupun mungkin tak berapa favorable untuk nak menang. Jadi pertandingan itu berlaku dekat situ. Dan dikatakan juga PAS telah pun menamakan poster boy mereka untuk pilihan raya kali ini. Kita baca PRN Kelantan tiada poster boy dari PHBN, semua dari PAS. Tiada siapa yang ditonjolkan sebagai poster boy PHBN atau PAS dalam menghadapi pilihan raya. So PAS pun tak ada. Untuk Kelantan akan berlangsung tidak lama lagi. Sumber dalaman BN Negeri berkata, keputusan untuk tidak mewujudkan poster boy itu sekaligus dianggap sebagai Menteri Besar dibuat memandangkan ia melibatkan perkenan Sultan terlebih dahulu. Now, BN Kelantan mahu mengelak insiden seperti yang berlaku di Johor. Poster boy merupakan individu yang akan dicalonkan sebagai Menteri Besar. Setakat ini, tidak ada poster boy sama ada daripada BN atau PH ketika dihubungi. Kelantan merupakan salah satu daripada 6 negeri yang akan bertanding. 5 negeri yang akan melaksanakan PRN. Okey, terdahulu Malaysia kini melaporkan Kelantan akan dibubarkan secara rasmi hari ini setelah mendapat perkenan Sultan Kelantan yang memberi laluan kepada PRN. Langkah mengelak daripada menampilkan mana-mana tokoh sebagai poster boy bukanlah satu perkara yang baru. Sebelum ini PN juga dilaporkan tidak menampilkan sesiapa sebagai poster boy sekaligus menjadikan calon Menteri Besar mereka jika menang di Selangor. Sumber berkata gabungan itu tidak menambahkan poster boy untuk PRN berkenaan kerana berpendapat Menteri Besar akhirnya diputuskan oleh Sultan. Sementara itu, pengurusi PH Kelantan Muhammad Hussein pula mengesahkan setakat ini tiada perbincangan dibuat mengenai poster boy. Setakat perbincangan berlangsung antara PH dan BN tidak pernah berbangkit perkara ini. PH Kelantan serah kepada BN sebagai parti yang lebih dominan untuk tentukan, katanya. Dalam perkembangan sama juga, PAS mengesahkan mereka tidak menampilkan sesiapa sebagai poster boy untuk gabungan PN kali ini. Ketika ditanya Timbalan Suruhanjaya Kelantan, Muhammad Amar Abdullah bagaimanapun secara berseluruh berkata semua calon oleh PN merupakan poster boy mereka. Jadi tidak ada semua poster boy, katanya. Okey. Now, timbul isu berkenaan dengan poster boy di dalam berkenaan dengan PAS ini. Kerana apa? Kerana baru-baru ini terdapat
terdapat pertikaian di Kelantan itu sendiri. Ada 3 calon yang dikatakan sebagai bakal menjadi Menteri Besar Kelantan. Pertamanya adalah Nik Amar yang sekarang ini Timbalan Menteri Besar Kelantan. Keduanya Nasaruddin Daud, kalau tak silap nama dia, atau dipanggil Singa PAS. Yang ketiganya, tiba-tiba ada satu nama naik, iaitu Nik Abdoh. Tetapi Nik Abdoh ni berkemungkinan satu suara-suara nakal atau nama nakal yang diletakkan oleh mereka yang masih lagi menyokong Muafakat Nasional. Itu ada kemungkinan. Jadi diletakkan dekat situ, dikatakan dia juga bakal menjadi Menteri Besar. Isunya, adakah dia bertanding atau tidak? Itu persoalan besar dia. Nah, kalau dia tidak bertanding, itu menjadi satu tanda aras bahawa sebenarnya legasi Nik Aziz ni dah mula dipermain-mainkan dan mula diketepikan. Kalau dia bertanding, bermakna ada di dalam itu, ada di dalam perancangan itu, dia menjadi salah seorang calon menteri besar. Jadi ini satu persoalan besar di Kelantan, menarik. Dan pada tanggapan saya, sebenarnya ini saya, bukan dapatan mana-mana, adalah kajian sedikit. Kita mendapati bahawa Kelantan boleh kekal PN berada dekat situ. Kekal PN ada dekat situ. Cuma persoalan dia berapa kerusi. Kan? Kelantan kalau kita tengok pernah menang juga masa 2004, hanya tinggal 1 kerusi beza berbanding dengan BN pada waktu itu. Kan, zaman di mana Pakatan masa itu Barisan Alternatif kalah teruk. Kan, tinggal 1 kerusi saja, iaitu di Kelantan yang menang, yang masa itu Pembangkang menang, dan PAS pada masa itu ada kelebihan 1 kerusi saja berbanding dengan Pembangkang pada waktu itu, iaitu Barisan Nasional. Jadi adakah kemungkinan perkara yang sama boleh berlaku di Kelantan? Itu satu persoalan yang menarik jugalah. And then another thing is, kalau kita lihat tuan-tuan, di Kelantan ni juga satu perkara yang besar, bukan Kelantan, di pilihan raya negeri ni juga, kalau kita tengok satu perkara yang besar yang akan diumumkan beberapa hari lagi adalah dapatan mengenai kemungkinan peralihan pengundi-pengundi. Kita dapat lihat bahawa terdapat so-called gelombang hijau sewaktu PRU yang lepas, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dana. Perikatan Nasional pada waktu itu mempunyai dana yang amat besar. Bukan setakat pada PRU ke-15 itu, tetapi dana itu telah digunakan seawal 2020 dan 2021. Di dalam di dalam audited account bersatu itu sendiri, kita dapat lihat bahawa dana yang diserapkan, yang digunakan, diletakkan di dalam account bersatu itu melebihi 200 juta ringgit pada 2 tahun sahaja, iaitu tempoh 2020-2021. 2022 kita tak ada data sebab belum habis audited report lagi. Menarik kita nak tengok audited report, berani tak berani bersatu keluarkan audited report 2022, dan daripada audited report itu kita akan dapat tengok sama ada mereka mengeluarkan belanja yang besar atau tidak. Yang itu yang diletak dalam akaun. Yang tak diletak dalam akaun tu apa cerita pula? Jadi kalau kita tengok pada waktu itu kan, terdapat video-video viral yang digunakan oleh influencer dan dikatakan ada influencer itu kalau mereka mempunyai lebih daripada 1 juta pengikut dibayar ratusan ribu ringgit untuk mereka mengeluarkan 1-2 video saja, kononnya menyokong Perikatan Nasional. Kita nak tahu mudah je tuan-tuan. Kita tengok masa PRU hari tu, semua duk pakai baju hijau lah, duk pakai baju Perikatan Nasional tak kat dia punya ni kan. Perempuan-perempuan ni kan, dia tonjolkan benda tu. Saya tak tahu macam mana Islam dia orang ni kan. Lepas habis pilihan raya, tak nampak muka dia orang. Jadi tak nampak pun muka dia orang tu. Kan kat mana perginya dia orang muka-muka yang influencer ini. So daripada situ kita nampak sebenarnya itu bukan penyokong sebenar Perikatan Nasional. Most likely berkemungkinan besar mereka dibayar. Dan berkemungkinan besar mereka dibayar. Ada yang sarankan pada saya juga, Suadi, kalau mereka boleh bayar, kenapa kita tak boleh bayar? Dia kata, kita bayar jugalah untuk PRN ni. Masa saya pergi penerangan itu kan, saya kata mudah je. Kita tak ada duit. Kita tak ada duit. Number one, kita tak sakau. Macam mana kita nak bayar, saya cakap. Kita susah lah Is. Ayalah susah. Tetapi saya kata, kita sekarang ni at the same level playing ground. Kerana apa? Kita tak ada duit, dia pun tak ada duit. Cuma bezanya, kita kerajaan. Itu faktor kedua. Faktor kedua yang menyebabkan mereka menang, satu tadi duit. Yang kedua kerajaan.
Mereka pada waktu itu adalah kerajaan. Dia gunakan media dan jentera kerajaan dengan sehebat-hebatnya untuk mereka nak apa orang kata memenangi pilihan raya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita tengok, faktor juga yang digunakan oleh mereka adalah faktor fitnah yang amat besar. Pada waktu itu dia sebar fitnah, tuan-tuan. Sebar fitnah LGBT, dia sebar fitnah tidak bermoral, sebar fitnah Sanusi, sebar fitnah judi, Sanusi sebar fitnah judi tentang Mahfuz, Razman sebar pasal tidak bermoral LGBT, orang kata PAS duk tuduh ni, dia sebar fitnah. Setelah tersebarnya fitnah itu, dah sebar ni tuan-tuan, dah tersebar. Lepas itu bila dah kena saman, kami minta maaf. Tak sengaja, kami minta maaf. Sorry lah ya, sorry, kami minta maaf. Ini contoh saya nak bawa hari ni. Bila dikatakan Idris Jusuf telah pun meletak jawatan sebagai pengurusi Felda. Kan? Dia kata telah meletak jawatan sebagai pengurusi Felda. So selepas baik saya dikatakan meletak jawatan, tiba-tiba tersebar satu poster mengatakan bahawa Teresa Kok dilantik menjadi pengurusi Felda. Saya tengok poster tu pun saya dah tahu palsu. Tetapi yang menyebarkan poster ni tuan-tuan, siapa tuan-tuan? Dia menggunakan nama Ustaz Khalil Yahya. Saya tahu orang PAH ni. Dia nama Ustaz Khalil Yahya. Dia kata apa? Di kawasan Dun Kubu Gajah tempat saya ada Felda hijau. Ramai sahabat dan kawan saya anak jati Felda tinggal di situ. Ada juga tinggal di luar kawasan. Hari ini dimaklumkan pengurusi Felda telah ditukar ke YB Teresa Kok mengganti Tan Sri Idris Jusuf. Selamat berhikmat. Dia nak main sentimen lah. Sebab dia ni Cina dan sebagainya kan. Dia tunjuk pula ada surat. Tengok tu. Tiba-tiba tak sampai satu hari, Felda pun mengeluarkan kenyataan. Tiada sebarang pengumuman rasmi berkenaan pelantikan pengurusi Felda yang baharu sehingga 22 Jun. Sebaran poster adalah tidak berkaitan. Nah, kalau kita pergi ke Ustaz Khalil Yahya ni, kita pergi kepada website dia. Ni saya nak tahu. Ustaz Khalil Yahya. Okey, kalau kita pergi ke page dia, dia tulis apa kat sini, tuan-tuan? Okey, permohonan maaf secara terbuka. Kan? Permohonan maaf secara terbuka. Posting tadi bukanlah dari pihak YB Adom tapi admin yang mengelola. Tiba-tiba dandan admin, tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba dandan admin yang mengelola. Itu saya kata fitnah dulu, kan? Fitnah dulu. Lepas tu dah terciduk dekat situ, baru kata minta maaf. Sebab tu saya kata dia tak ada tabayun, tuan-tuan. Dia apa dia buat? Dia tibayun. Tibai dulu. Sebab itu saya kata, saya nganjing dia tadi. Saya buat satu poster lah. Ada orang buat poster. Lepas tu poster tu saya share kat dalam Facebook saya. Ini poster dia. Poster pengurusi Felda yang baru. Tahniah Tuan Vin Diesel, pengurusi Felda. Kan? Tahniah Tuan Vin Diesel, pengurusi Felda. Saja je. Saya nak nganjing dia orang kan. Dia tak ada tabayun lah. Tibayun dulu. Dia tibai dulu. Ni. Dia tak kata benda tu, dia tibai tu. Dia berhati-hati dengan perkataan dia. Tapi dia tak tunggu, tuan-tuan. Dia tak tunggu benda tu habis. Dia tak tunggu benda tu selesai. Dia tak tunggu pun. Sebaliknya, dia terus letak. Dia kata, terima kasih. Tahniah. Selamat berhikmat. Dia nak bagi. Dia tak berani nak tibai awal. Awal tu dia tak berani nak tibai. Tapi dia share dulu. Konon nak timbulkan sentimen. Kalau betul, baru dia tibai. Kan? Itu dia. Dan inilah yang berlaku juga kepada gerakan. Ni nak cerita lah. Gerakan beberapa minggu lepas telah mengeluarkan satu kenyataan. Anwar Ibrahim patut memecat ramai penjawat awam dan bukannya mengambil lebih ramai penjawat awam. Menjawab fitnah yang dilemparkan sebelum ini. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan buang ramai penjawat awam. Sebaliknya, gerakan sendiri mengatakan bahawa siapa yang membawa penjawat awam lebih ramai, Anwar Ibrahim, tuan-tuan. So akhirnya gerakan kata kita nak supaya penjawat awam ni diturun ataupun dikurangkan jumlah. Dia kata lain dia nak pecat lah. Kan? Dia nak pecat lah penjawat awam ni. Kemudian saya dan geng-geng saya, apalagi kita balon lah, kita tibai. Dia delete posting tu, tuan-tuan. Selepas tu hari ini dia pun minta maaf. Gerakan mohon maaf pada penjawat awam. Parti rakan dalam PN, dia kata.
Parti Gerakan meminta maaf secara terbuka. Ekoran kenyataan dibuat salah seorang ahli parti terbabit mengenai keberadaan kaki tangan awam di negeri ini. Selain ditujukan kepada orang ramai, gerakan turut mengemukakan mohon maaf kepada Parti PAS serta Bersatu. Maaf lagi. Maaf lagi. Yang penting tibai dulu tuan-tuan. Maafnya kemudian. Dan kalau kita nak tengok sebenarnya, ni saya nak bawa cerita sejarah tuan-tuan. Ini sejarah. Tuan-tuan tahu tak? Dalam buku sejarah, saya ada buku 13 Mei tau. Tak ramai yang tahu orang duk tuduh DAP penyebab kepada tercetusnya 13 Mei. Kita tak kata gerakan ni lah yang menyebabkan, ada banyak faktor lain. Tetapi yang antara yang antara yang membuat perarakan itu Parti Gerakan. Ni saya share poster ni, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kan? Parti Gerakan pencetus 13 Mei. Petang 13 Mei 69, UMNO Selangor menyuruh ahlinya berkumpul di Rumah Menteri Besar. Kemudian puncanya Dr. Tan Chee Kun dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Beliau meminta kebenaran polis untuk berarak meraih kemenangan dan keputusan pada waktu itu 50-50 di Selangor. Di Kampung Baru yang diduduki lebih 30 orang Melayu menjadi kubu kuat UMNO juga menjadi kediaman rasmi Datuk Harun Idris. Antara perarakan sehingga Jalan Campbell ke Jalan Hell dan menuju ke Kampung Baru untuk cetus provokasi. Siapa yang membuat telah meminta untuk kebenaran polis untuk berarak? Puncanya adalah daripada Parti Gerakan. Ada yang kata Lim Kit Siang menyebabkan. Lim Kit Siang dah saman dah Ketua Polis Negara, bekas Ketua Polis Negara, dan akhirnya bekas Ketua Polis Negara memohon maaf kepada Lim Kit Siang. Kerana ada buku Lim Kit Siang pada tarikh kemenangan pagi itu 13 Mei, 12 Mei, Lim Kit Siang berada di airport on the way ke Kota Kinabalu. Pada kejadian itu, Lim Kit Siang berada di Sabah. Tak ada, dan Ketua Polis Negara telah telah meminta maaf kepada Lim Kit Siang. Jadi tuan-tuan, #gelakkan PAS, #gelakkan PAS, #gelakkan PAS. Inilah kawan PAS.